Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Zul Razak. Hari ini kita dapat 2 jam. Kita ada 2 jam. InsyaAllah dari jam 3 sehingga jam 5. Dan kita akan, saya akan, untuk kali ini, kita start hari ini, kita akan mula kepada struktur pasaran, dinamik pasaran, Fibonacci, Elliott Wave, semua itulah. Dan juga saya banyak sentuh untuk kali ini adalah kepada penggunaan indikator stokastik untuk memahami pecahan harga. Jadi hari ini kita bermula dengan yang asas dahulu, struktur pasaran asas kepada teori Elliott Wave. Tapi sebenarnya hari ini kita akan pergi kepada amat-amat asas. Waalaikumsalam Aisyah. Jadi yang amat-amat asas, macam mana nak mula melukis, macam mana nak memahami sifat instrumen. Sebelum kita nak buat apa-apa, Atirah, wassalam, Yus, wassalam, Tahniah dapat 2 jam. Hari ni tak tahu minggu depan dapat ke tak. Hore Sembi. Okey. Jadi kita bermula dengan yang asas dahulu hari ini. Tapi saya akan banyak sentuh kepada penggunaan stokastik untuk pusingan kali ini. Wassalam. Ustaz Jebeng Dil, Time Back to Future. Okey. Okey. Jadi analisa pasaran kita sambil-sambil kita buat cover topik kita akan buat analisa pasaran. Okey, jadi sebelum kita mula saya baca penafian dahulu risiko pelaburan. Dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mendahului risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemuskilan. Wassalam. Tambun. Tambun bukan yang dulu saya jumpa dekat Perak tu ke? I mean Tambun kat Perak lah, tapi adakah orang yang sama? Zina. Okey. Nama saya Zulkifli Razak. Panggil Zul saja, seorang pelabur penuh masa dan dalam dunia dagangan saya buat lebih daripada 20 tahun. Okey. Analisa pasaran nak buat ke? Chat semua dah nampak kan? Saya akan update chat sebelum NFP, kalau sempat dah petang nanti. Kalau sempat, kalau tak sempat, pandangan kita masih yang sama. Kita ada, saya tengah melihat kepada US 500 ni, adakah ini merupakan, kalau dia merupakan ini, kalau dia merupakan pergerakan ini, struktur ini, okey. Kalau dia merupakan struktur satu ni habis kat sini, dan ini merupakan lekuk 2, then simple kerja kita. Kalau dia buat ke bawah lagi, then payah sikit struktur dia. Kalau dia buat macam ni, then dekat US 30, kita akan buat yang sama. Okey. Satu dia kat sini, 2 hitam dekat situ. 2 ni kat sini. 1, 2 dan 3. Nampak lebih macam tu lah. Sekarang ni cumanya saya tak lukis lagi, struktur dia tak break. Kalau dia buat macam tu, senang sikit. Senang sikit kerja kita. Apapun anda tak trade dia. Anda trade dia kalau dia break out ke atas, anda cari untuk short. Faham? Kalau dia break out ke atas, anda akan cari untuk short. Against high di sini. Okay? Kalau dia break out ni, kita tunggu dia turun balik dan naik balik sekali lagi untuk short. Kalau dia break out. Kalau tak break out, jangan. Faham? Kalau tak break out, jangan. Tak ada apa. Kita tak ada ni. Yang boleh entry cuma satu saja. Lain-lain untuk sistem saya lah. Cuma satu sahaja, iaitu GN. Ini saja. Dia dah masuk dalam area. Ni dah masuk dalam area. 3 lekuk. Okay, ni dah masuk dalam area. Okay, mungkin dia ada bonus sikit. Bonus sikit, extend sikit kat sini. Yang kecil. Tapi dia dah masuk dalam area. Okay, itu H4. Anda bukannya trade dekat M5, M15. Masuk hari ni TP pukul 3 nanti. Bukan. Ni adalah H4. Satu batang candle adalah maksudnya kalau anda
Anda tak jangka 10 candle kat sini dapat TP. Faham? Anda sedang trade structure di sini. Anda sedang trade structure ini. TP dia atas sana. Tu bukannya M5, M15. Itu H4 punya entry. Tak ada TP dia dekat sini. TP dia, kalau tak, risk reward tak cantik. Itu adalah 100% daripada 3 ni. Okay? Okay, GN. Lain tak ada. Lain tak ada setup. Okay, direct saya bagi. Okay, so itu bukan signal. Itu cuma macam mana kita apply apa yang kita buat dalam sistem kita. Okay, jadi kita mula kepada asas ni dahulu. Apa yang dijumpa oleh R.N. Elliot? Kita cerita apa yang dijumpa oleh R.N. Elliot. Ralph Nelson Elliot. Saya gunakan sequence. Saya gunakan Elliott wave untuk mapping. Tapi dia punya teori tu sama dengan sequence. Cumanya sequence tu mudah sikit. Tapi untuk saya terangkan sequence, saya kena terangkan Elliott wave. Sebab prinsipal dia sama. Iaitu 5-3 dan 3-3. Cuma Elliott wave tak ada 3-3. Sekali lagi saya ulang. Dalam apa yang dijumpa oleh R.N. Elliot adalah kepada 5 benda ni. Ni dah lama tau. Ini dah 5 tahun dah. 4-5 tahun dah saya kongsikan slide ini. Okey. So, apa yang dia dapati adalah pergerakan harga adalah disebabkan oleh psikologi kumpulan dalam pasaran. Di mana harga akan dipecahkan kepada 2. Yang pertama adalah motif structure. Yang kedua adalah corrective structure. Okey. Setiap lekuk di sini mempunyai fungsi tersendiri. Memainkan peranan. Di mana lekuk 1 tu tak pasti. Betul ke tak? Lekuk 2, pasaran masih lagi bimbang dengan kejatuhan yang sebelumnya. Bila lekuk 3 berlaku, itu adalah distribution. Adalah apabila market player confirm kita dah berubah trend. Lekuk 4 adalah pengambilan profit, manakala lekuk 5 adalah extra momentum daripada lekuk 3. Manakala pergerakan korektif pula diterbahagi kepada 3, ditandakan dengan A, B, C ataupun W, X, Y. Pergerakan dia lebih erratic, maksudnya lebih kelang kabut. Itu adalah pergerakan korektif. Ini lama dah. Dan juga volatility pasaran menunjukkan apa sebenarnya yang berlaku dalam pasaran, serta setiap wave tadi mempunyai personality masing-masing. Itu yang Elliot jumpa lah. Dan dia membahagikan pasaran kepada bentuk-bentuk tertentu. Di mana ini dipanggil sebagai impulsif, membawa kepada arah, dan juga satu lagi kumpulan dikenali sebagai korektif, membetulkan apa juga yang berlaku di sini. Okey, itu cuma tahu je. Anda cuma perlu tahu benda ni. Okey, ni dari saya. Itu tadi dari R.N. Elliot. Apa yang anda perlu tahu adalah benda ini sahaja. Pergerakan pasaran terdiri daripada 2. Yang pertama adalah sama ada pergerakan dibentuk oleh 5 diikuti oleh 3, ataupun pergerakan pasaran yang dibentuk oleh saya bukan, sorry, saya lukis sekali lagi. Saya ingat saya lukis kat sini. Okey. Sama ada kita ada pergerakan pasaran dibentuk oleh 5, diikuti oleh pergerakan correction 3, ataupun pergerakan pasaran yang dibentuk oleh 3
dan 3. Okay. Dua ni je. Dua ni. Siapa yang reti kira sampai 5 dah cukup dah. Sebenarnya. Asalkan cukup. Lebih daripada 5 itu bonus. Okey. Pergerakan pasaran ada dua sahaja. Sama ada kita sedang melihat 5-3 ataupun 3-3. Okay. Now, ini nampak asas. Tapi inilah yang kita pegang. Maksudnya, apabila kita menjangkakan pergerakan 5-3, kita sedang melihat instrumen yang lebih trending. Apabila kita sedang melihat pergerakan 3-3, kita sedang melihat instrumen yang bersifat lebih sideways. Okey? 5-3, ini maksudnya kita sedang melihat instrumen yang lebih trending. Yang kita tak nampak kat mana hujung harga dia. Manakala untuk instrumen 3-3, kita jangka pergerakan pasaran yang lebih sideways. Sifat dia. Okay. Apa maksud benda ni? Apabila kita buka mana-mana chart, kita ambil satu chart dah. Bagi saya satu chart yang tak popular. Jangan bagi saya AUD, US dollar. Jangan bagi saya benda yang anda trade, kan? Sebab chart dia dah ada. Bagi saya yang tak popular. Yang lama sikit lah. Yang saham ke, apa-apa ke, yang dah lama didagangkan. Dah lama ada. Cotton antaranya. Cotton. Okay, cotton. Ni satu yang popular lah. Kita nak ambil yang mana. Kita tengok mana yang cukup price dia banyak. Cotton bukan yang ini. Kita nak ambil yang paling panjang. Ni tak cukup. Coffee. Kalau tak ada cotton, kita pergi kepada coffee. Cotton futures. Tak cukup. Kita tengok coffee. Coffee. Okey. Saya buka yang mana? Coffee. Sekejap kita tengok yang kontrak dia panjang. Sekejap futures. Coffee cash contract. Tak panjang. Sekejap, saya cari something yang panjang sikit. Kontrak dia. Mana yang chart dia complete ni? Sekejap. Ya, Coffee, KC, KT, Coffee Futures. Kita tengok ni. Okey. Sini panjang sikit. Okey. Ini adalah untuk kontrak kopi. Yang didagangkan ini adalah untuk kontrak futures. Okey. Sekali imbas, anda nampak ini sideways. Ambil kontrak yang paling besar dia. Okay. Ambil cari lain lah Aisyah. Tapi boleh. Ni pun boleh, tak kisah. Apa yang anda buat bila anda jumpa yang macam ni, kalau ini adalah kategori komoditi. Komoditi harga bermula dari kosong. Tu beza dia. Komoditi harga bermula dari kosong. Okay. Dari kosong. Okay. Harga bermula dari kosong. Dari bawah sana. Okay. Kenapa kita ambilkan benda ni?
Dan anda tandakan top dia. Ini harga tertinggi dia. Tandakan top dia. Tandakan harga dia yang tertinggi. Lepas tu tandakan harga dia yang terendah. Okey, tandakan macam tu. Kita akan assume price dia dari bawah ni. Assume price dia dari bawah ni. Okey. Sifat untuk komoditi. Fahamkan yang ini. Okey. Saya membahagikan kumpulan-kumpulan instrumen pasaran kepada besarnya 3 jenis. 3 jenis dan derivatif ataupun pecahan-pecahan mereka. Yang pertama adalah indeks. 3 kumpulan utama. Okey. Yang pertama adalah indeks. Indeks equity. Okey. Yang kedua adalah yen. Pasangan yen. Yen lah. Kita ambil yen sebagai single. Dan yang ketiga adalah US dollar. Okey. Itu adalah, ingatlah yen di sini sebagai satu. Yen sahaja, bukannya yen pair. US dollar kat situ sebagai US dollar. Okey. Kalau kita lihat kopi tadi, Zina. Kalau kita lihat kopi tadi, lihat dia daripada sudut 3 jenis ni. Tiga kumpulan ni. Sentiasa berfikir daripada korelasi pada sudut 3. Bila kita sebut kopi, fahamkan korelasi dia kepada 3 kumpulan ni. Pertama, indeks. Indeks equity tu basically kita melihat kepada ekonomi. Kalau ekonomi bagus, permintaan kepada kopi juga akan meningkat. Betul? Itu menyokong kepada pergerakan kopi. Faham? Jadi, sekiranya kita dapati indeks naik, higher probability untuk harga kopi pun naik. Boleh? Itu nombor 1. Nombor 2, kepada yen. Yen melambangkan sentimen. Okey? Apabila sentimen positif, yen adalah lemah. Apabila sentimen negatif, yen adalah kuat. Ambil direct yang tu. Okey. Jadi, kepada yen, ni kepada equity, ini mempunyai direct correlation. Direct. Kepada yen, dia mempunyai inverse correlation. Okey. Dan kepada US dollar. US dollar tu basically cost. Cost dan juga liquidity. Kopi, kalau kita lihat kopi punya chart, tengok kat sini. Apa di belakang ni? Dia didagangkan dalam mata wang apa? Apa yang di belakang ni? Nampak? US dollar. Okey? Jadi apa? Basically pairing dia. Pair dia. Macam anda dengan Singapore dollar, ringgit dengan Singapore dollar kuat. Malaysia ringgit against Singapore dollar akan lebih rendah. Kopi apabila US dollar kukuh, sama juga. Impact dia. Ambil korelasi tu satu-satu dulu. Okey? So, against dollar, ia adalah inverse. Faham? Kita lag, Aisyah. Boleh? Tetapi,
Kalau kita ambil korelasi kopi kepada equity market tadi, wassalam kali. Bila kita ambil kopi kepada equity market tadi, sebagai komoditi, apabila kopi menjadi mahal, maksudnya mahal lah, itu adalah kos kepada syarikat-syarikat yang mengeluarkan yang menggunakan kopi, yang ambil kopi dalam penghasilan produk. Jadi kopi, kalau sekiranya harga kopi naik, syarikat-syarikat yang menggunakan komoditi kopi dalam penghasilan produk dia, kos dia naik. Syarikat-syarikat yang mengeluarkan kopi, dia punya pendapatan akan lebih tinggi. Saya ambil contoh yang sama untuk minyak. Okey, syarikat-syarikat tenaga, TNB, syarikat-syarikat Sesco dekat Sarawak, SESB dekat Sabah, minyak adalah salah satu daripada kos utama company-company pengeluar tenaga. Kalau dekat US kita ada Duke, kita ada macam-macam lah. Dan apabila kos minyak, harga minyak naik, company-company yang mengeluarkan tenaga ni akan jatuh. Tetapi company-company yang mengeluarkan minyak, menjual minyak, pendapatan dia naik. Wassalam. 3 line Fibo apa tu? Okay. Kita cerita yang basic dahulu. Hari ni kita cerita yang basic dulu. Korelasi dahulu. Sebab itu saya rasa bila saya nak buka satu chart, saya nak mula melukis, saya fikirkan 3 benda ni. Barulah saya melukis. Bukannya ambil chart terus lukis elliott wave. Tak. Ataupun sequence. Tak. Bukan itu caranya. Ingat 5-3 dan 3-3 tu dulu. Okey. So, jadi apabila kita ada harga kopi yang mencanak terlalu tinggi, itu adalah negatif kepada indeks. Faham? Bila indeks jatuh, kopi pun boleh jatuh. Faham? Sebab permintaan. Benda yang sama. Dan seterusnya, yen akan naik. Nampak? Semua berkait. Anda tak dapat, anda ceritalah saham, saya tengok saham yang tak ada kena-mengena dengan benda ni. Tak ada. Kecuali itu adalah syarikat GLC ke apa ke, tu lain. Saham dia tak didagangkan untuk awam. Itu lain cerita. Now, boleh dapat konsep ni? So, kalau kita nak lukis kopi tadi, okay, benda pertama yang kita tahu adalah commodity price dia dari kosong. Dia tak boleh dari atas. Yang dari atas cuma satu je. Mata wang. Yang boleh dari atas. Okay. Komoditi semua dari bawah. Now, buka stokastik. Hari ni kita akan sentuh sikit mengenai stokastik ni. Anda nak tengok, bila nampak sideway macam ni, kalau nak tengok macam ni, pening kepala. Tukar time frame dia. Di mana anda cuba nak cari, di mana anda dapat, ingat ini tadi akan dari bawah. Ini tadi akan dari bawah. Anda nak tengok yang lapang je, 3 bulan tak dapat, anda tukar lagi kepada 6 bulan. Ni lapang. Contoh sentimen positif negatif untuk yen. Maksudnya Akmal? Okey. Ni kita akan ambil dari atas bawah macam ni. Anda nak cari satu parabola. Okey. Faham kenapa saya cari satu parabola? Supaya anda dapat 1, 2 dan 3 kat sini. Kita dapat satu cycle price di sini. Sini kita ada satu cycle price. Macam mana nak buang dia? Banyak sangat. Sini kita dapat satu cycle price. Dan lepas tu kita ada reset yang baru. Benda baru.
Contoh sentimen negatif. Contoh sentimen positif. Perang Ukraine tu. Nampak? Okey. Boleh? Ini sideway. Asas kepada chart kita tadi, bila kita melihat sideway, kita akan lukis 3 dan 3. Yelah. Perang Rusia-Ukraine. Saya tengah cerita benda ni, Mal. Nanti kita kaitkan dengan sentimen. Sentimen, simple je. Faham? Boleh? Kita delay sikit. Tunggu saya ni sebab kita delay saya rasa 20-30 saat kot. Okey? Kita nak cari parabola tu. Cari parabola dalam stokastik ni. Jadi, ingat anda ada satu cycle yang macam ni dan anda dapati dia sideway, anda akan automatik kan atas ni anda lukis 5 atau 3. Atas ni anda lukis 5 atau 3. 3. Kita delay teruk sangat. Tu saya nak tunggu tak dapat nak tunggu. Buat nombor-nombor ni je. 1 ni low kan. 1, 2, 3. Okey, 3 di sini menghabiskan 1. 3 di sini menghabiskan 2. Next kita tunggu 1 lagi 3. Faham? Buka mana-mana chart. Itu je. Sini bab ini faham tak? Bab ini faham tak? Bab yang kenapa saya tandakan 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 2. Sebab kita jangka 3, 3. Iaitu structure sideway. Okay? Yang kita tak lengkap lagi, bab ini faham keyboard? Zina, Aisyah, Sunbi, Akmal. Bab sini faham tak? Di sini kita dah ada satu komplit. Daripada bawah ni, kita dah ada komplit. Kita jangka 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey, kita ada satu cycle, 3 dan 3. Yang komplit. Ustaz, boleh? Nampak? Buat macam ni je. Anda tak perlu kira saya nak letak fraktal apa. Tak payah. Kalau semua boleh buat benda ni, saya tak letak dah Elliott wave tu. Saya tak perlu letak dah. Gadis kuat sangat baca nota. Selagi low ini tak break, itu adalah 2 kita. Simple? Now, yang anda risau sekarang ni, cuma di sini je. Anda cuma perlu tahu apa yang berlaku di sini kepada low ini. Tak nampak dah pula. Okey, low ini tadi dan di sini. Now, anda pergi time frame yang lebih kecil. Di sini pun anda nampak parabola, betul? Sini tadi kita dapat 1 dan 2. Satu-satu dulu. Komoditi lepas tu saya nak tunjukkan macam mana kita tengok 3-3, 5-3. Sebab 5-3 cuma satu je yang buat 5-3. Iaitu saham dan indeks. Gold bukan 5-3. Gold 3-3. Okay? 1-2 dan kita expect dia untuk complete 3 ke atas. Untuk dia nak ke atas, now, dari sini kita pergi kepada monthly pula. Mana 2 kita ni? Okey, kita dapat bahawa sini adalah satu cycle. Satu cycle kan? Tadi kita ada parabola kan? Ini tadi kita ada parabola kan? Ingat parabola tu je.
Okey, anda pergi kepada struktur lebih kecil. Tak payah lukis alien wave, ada lukis benda ni je. Ingat struktur besar dia 33. Indeks saham 53, kebanyakan saham. Saham yang berkaitan dengan komoditi ada yang 53, ada yang 33. Depend kepada struktur dia. Okey, kalau kita lihat untuk saham di sini dan kita komoditi di sini, dari dua ni kepada top ini, anda nampak berapa channel? Dapat tak kita nak lukis dekat sini sebagai 5? Kalau nak lukis 5, 1, 2, 3, 4, 5, yang 3 ni kena ada pergerakan yang macam ni. Tak berselerak. Faham? Dia tak ada crossover di antara 4 dengan 1. The only tempat yang anda boleh letak benda tu adalah sini. Kan? Ni bukan saya pilih. Siapa pilih kopi tadi? Okey? Jadi disebabkan oleh itu, ini tak dapat ditandakan sebagai 5. Dia ditandakan sebagai 3. Faham? Boleh kalau nak lukis. Tapi kita akan paksa lukisan dia jadi rupa macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi clue dia, tak ada divergence. Okey, kita pun nampak 2 channel. Ya. Kita pun nampak 2 channel. Jadi kalau macam ni, ini adalah struktur. Tandakan sekali lagi. 1, 2, reset, 3. Menghabiskan 1 dalam fraktal lebih kecil berbanding dengan 2. Ini bukan alien wave. Ini bukan alien wave. Ini adalah sequence. Besok kita akan masuk, Isnin, Selasa kita akan cerita pasal struktur alien wave berkaitan dengan yang ini. Boleh? Okey. Kita nampak satu reset di sini tadi kan? Satu reset, lepas tu dia naik balik. Reset yang baru melangkaui 50%. Melangkaui 50% ni. So kita katakan low ini lengkap. Setakat ini. Tapi selagi dia tak break high, kita tak ada confirmation. Tapi higher probability low di sini adalah lengkap. Ingat ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Main benda tu je. Now, buang yang ini. Ini kita buang. Kita dapat 1 tadi. Sini kita letakkan 2. Satu kepada 2, kita ada 1, 2, 3. Berulang-ulang. Okey? Boleh? Now, ambil Fibonacci. Ini Fibonacci daripada permulaan bawah ni, daripada kosong, kita aturkan depan ni. 1 dan 2. Okey, kita cantikkan dia. Buat benda ni kepada cat yang besar, mana-mana. Okey? Dan anda tengok struktur yang ini. Struktur yang dalam ni, untuk melengkapkan 3, kita dah ada 1, 2. Untuk dia pergi kepada 3 di sini, ini boleh sampai. Tak lebih 1618. Nampak? Sini kita ada 3. Melengkapkan 1. Kita ada 3. Melengkapkan 2. Struktur di sini, dia boleh jadi struktur korektif. Struktur korektif boleh dibentuk oleh 3 di sini. Cerita yang dalam ni. Cerita yang dalam ini, yang ini. Cerita yang dalam ni.
dia boleh dibentuk oleh 3, 3 dan 3 ataupun untuk dia sampai 3. Satu lagi structure adalah structure flat. 3, 3, 5. Kita nak tengok, boleh tak dia jadi flat di sini? Macam mana kita nak check dia? Kita check dulu untuk structure 2 ni. Anda check dulu structure 2 ni, dia sampai tak 90% ataupun saya gunakan 85.4. Ni benda-benda yang anda semua dah dengar berulang-ulang sebenarnya. Cuma macam mana nak apply dia. Kalau dia sampai 85.4, 2 ni, saya boleh katakan di sini mungkin buat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Triangle, kalau itu berlaku, kita takkan tahu triangle kecuali apabila lekuk D berlaku, Zina. Triangle dan flat, pertama kita kena buangkan flat dulu. Dia kalau kemungkinan untuk flat. Anda nak fikir macam mana nak sampai 3. Tu yang cerita kita sekarang ni. Nak sampai 3 ke atas. Okey? Kita nak lukis nak sampai 3 ke atas. So, kita tahu parabola dah berlaku kat sini. Ini satu cycle yang komplit. Kita nak sampai 3 ke atas cerita dia sekarang ni. Boleh tak dia buat triangle? Boleh. Tapi kita cuma tahu triangle. Kalau dia triangle, satu kita tak habis lagi. Okay? Dan triangle dalam dia pun kena buat triangle untuk RSI. Itu pusingan akan datang, saya akan tunjukkan RSI. Tapi anda cuma tahu triangle, dan triangle tak berlaku kaki pertama. Triangle berlaku kaki kedua. Kaki pertama, W tak ada triangle. A tak ada triangle. B, X ada triangle. C dengan Y ada triangle. Itu dalam structure korektif. 2 tak ada triangle. 4 ada triangle. Kecuali internal dia dalam-dalam dia. Okey. Ini tak sampai 85.4. Tak sampai 90%. Boleh tak dia jadi flat? Tak. Ya. Kita akan lukis dalam dia sebagai, kalau tak ada flat, kita jangkakan sebagai 3 dan 3. Maksudnya, instead of jangka 5 kat sini, kita jangka dia akan buat 1, 2 dan 3. Now, itu EW, bukan yes and no kali. Saya dalam dalam sequence chart kita tak akan lukis triangle. Okay, now kita lengkapkan untuk structure ini. 1, 2 daripada 3. Maksudnya macam ni. Yang ini untuk coffee tadi. Untuk coffee tadi. Untuk coffee tadi, kita dah ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. 1, 2, 3. Turun. Betul lah. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. 1, 2, 3. 1. Ini. Ni 1. Sorry. Kita dah ada benda ni. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Ni yang kita dah ada. Kita dah ada 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 2. Kita dah ada 1. Now, yang kita risau sekarang ni, cuma yang sebelah sini. Di mana kita jangkakan, disebabkan oleh 2 ni, tak cecah 85.4. Kita jangkakan bahawa struktur di sini pun akan buat struktur korektif. 3, 7, 11, 15 dan seterusnya. Boleh, Zina? Boleh, Akmal?
Okay? Bagi siapa yang tak pernah ikut lagi, tiba-tiba terikut hari ini, minta maaf. Anda kena tengok video-video saya sebelum ni, ada dekat YouTube XM, ada dekat TikTok saya, dalam ataupun dalam grup Discord. Um, yang ini adalah yang lebih dah jauh. Jadi untuk asas nanti cuma dalam tempoh 3 minggu lagi baru kita start yang asas balik. Wassalam Kristianto. Faham? Anda dah complete kan satu daripada 3 yang besar ni. Ui, Zina, apa yang dah nampak? Anda cuma risau pasal yang sini je. Yang sebelah sini je. Sekarang ni anda tak peduli dah belakang dia apa. Belakang dah habis cerita dah. Saya jumpa benda ni. Barulah saya mapkan guna Elliott Wave. Kalau guna Elliott Wave, macam-macam boleh jadi. Macam-macam boleh jadi kalau cakap Elliott Wave. Nampak? Fibonacci, sequence, momentum kat bawah tu. Boleh? Buat mana-mana chart sama. Buat kat mana-mana chart benda yang sama. Jadi sekarang ni kita risau pasal yang sini. Sini je. Ada turun kepada weekly. Setiap 3 ada sequence 3 je. Benda tu je Zina. Dia buat ulang-ulang macam brokoli. Pecah. Kalau Zina nampak bibir saya, kau buat apa kali? Jangan ikut kali. Dia suka tenung bibir. Saya tak tahu. Nak tengok kaki kali? Nak tengok kaki. Anda cuma risau yang sebelah sini. Sebab yang anda tahu, di sebelah sini, di sebelah sini, dia akan buat nombor apa? Sebelah sini. Sebelah sini akan buat kiraan korektif. 3, 7, 11. Now, dan anda main dengan time frame sekali lagi. Weekly tak nampak. Alamak. Anda pergi kepada... Anda nak tengok ada parabola tak? Ada tak parabola dia? Now, yang ini atas dia, benda ni je. Yang ini atas dia, ada divergence. Kali ni kita tengok guna stokastik. Divergence saya gunakan, letak RSI pun samalah. RSI anda akan nampak divergence. Mana RSI? Mana ni? Bawah tu RSI. RSI. Dia akan ada divergence. Sama je. Jadi ini adalah struktur 5 lekuk. Dia tak boleh habis. 5 ni menghabiskan 1. Anda sedang tunggu 2. Dan seterusnya 3. Benda tu je lah Ustaz. Benda senang sebenarnya. Jadi ini adalah satu parabola. Tengah berlaku sekarang ni. Turun balik time frame. Kira pula dari atas ni, dah lengkap ke tak? Ada berapa lekuk? Reset. 1, 2, 3. Itu je. Kalau benda tu je. Dan sini 3. Kalau untuk 5, 3, benda yang sama juga. Cumanya yang sebelah sana tadi, motif. Soalan saya, sini boleh trade tak? Tak kisah dia ni. Sini boleh tak trade? Ataupun untuk anda jangan trade. Tapi coffee futures ni, boleh tak kita buy di sini? Sini korektif. Sini korektif. Sini kita jangka korektif. Masalahnya kita tak lengkap. Soalan saya, tak perlu dia break. Ini boleh tak trade? Nampak cara nak guna dalam trading ni? Kalau nampak, kita sudahkan segmen kita. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Tu habis. 6 bulan dah saya dengar yang itu je. Ke bulan juga dalam sangat. Trader pisang.
6 bulan. Yang itu je. Orang lain nampak, anda tak nampak. Jadi siapa punya masalah? Soalan saya, yang dua kat situ boleh masuk tak? Jadi, tapi anda tak beli coffee futures. Seperti saya katakan tadi, tengok kaitan dia. Kalau harga kopi naik, siap lekuk dua. Okey. Kalau harga kopi naik, anda cari saham syarikat pengeluar kopi ataupun negara pengeluar kopi untuk mata wang. Nampak? Kita kira kiraan dia. Kalau ini kita tahu ia adalah korektif. Kalau kita tahu yang sini adalah korektif, sini tadi motif, yang melengkapkan ya, satu daripada tiga, yang sebelah sini, kita cuma risau yang sini. Buat lain lagi. Starbucks, dia bukan pengeluar kopi kali. Kopi tu kos. Sama macam Duke. Bila harga minyak naik, energy company, pengeluar, dia beli kopi. Dia bukannya tanam kopi. Itu beza dia. Itu kos. Tengok. Kali harga kopi jatuh. Then, Starbucks. Ni Starbucks kepada kopi. Okay. Starbucks kepada kopi. Okay. Bila kopi naik, Starbucks mula jatuh. Starbucks tak dapat naik. Kalau kopi jatuh lagi, Starbucks ni tak dia akan bertahan. Sebab ini kos dia. Cari saham-saham syarikat yang berkaitan dengan peladangan kopi, pengeluaran kopi, itu yang anda cari. Ataupun mata wang negara-negara pengeluar kopi. Okay, now daripada atas ni, turun time frame. Okay, itu kita punya top tadi. Sini, top kita. Cari yang kat mana berlakunya parabola. Ya, naik time frame balik. Kat mana yang kita nampak berlaku parabola yang jelas. Ini tak nampak, weekly. Okay, ini adalah satu parabola kepada kita. Okay, satu parabola kepada kita. Lepas tu turun balik harga. Turun balik harga. Dan reset. Ini melengkapkan 3 lekuk ke bawah. Ini 3 lekuk ke bawah. 1, 2, 3. Ini tanda A, B, A ataupun W. Ahwat boleh turun. Yes, Sunbi. Ini ditanda 5 atau 3. Ini ditandakan sebagai 3, iaitu W. Sini X. Boleh? Tak kisah. Tak perlu WW. Ini ditandakan sebagai 1, 2, 3. 1. Kiraan itu je, tak payah. Belakang-belakang ni tak perlu. Okey. Sini 2. Ikut arah balik. Okey. Setakat ini belum ada reset. Boleh? Clearkan semua ni sekali lagi. Letakkan line. Okey, letakkan line. Ini teknik 3 line. Okey.
Anda tahu ini adalah kiraan korektif. Tarik Fibonacci, extension 1, 2 dan 3. Okay, price berada dalam zone support. Ini berada dalam zone support. Okay. Okay, sini 3. Sini 4. Tak nampak sebarang reset. Ini masih lagi 5. Boleh tak buy dia kat situ? Boleh tak buy dia dari situ? Belum kan? Anda kena tunggu 6, 7. Faham? Turun time frame. Itu je. Dari 4 kepada sini, kita baru saja ada 1, 2, 3 belum habis. Ya, belum habis. 1, 2, 3, buat 4, 5. Tunggu naik tu balik. Barulah dia turun. Masa itulah kita dapat beli. Benda tu je. Structure, everything. Itu adalah 3 dan 3. Ingat daripada yang besar ni kan? Daripada yang besar tadi, sampailah kat sini. Kalau anda buat ulang-ulang, dia simple je. Anda cuma tengok kepada source structure ni korektif ataupun motif. Jadi anda tahu, sejak dari sebelah sini, Waalaikumsalam. Sejak dari sebelah sini, ya, dari sebelah sini, anda dah ada 1. Anda sedang tunggu 2, anda tunggu 3. Untuk melengkapkan 3. 5 still. Okey? Jadi, sampailah kepada time frame yang anda nak masuk. Daily, 4 hour, H1, kepada kecil-kecil dia. Kalau anda nak kira kecil-kecil ni lah. Ni 3, ni 4, ini 5, reset, kan? Boleh? Jadi kita sekarang ni tengah melengkapkan yang 5 kan. Yang kecil ni pula 1, 2, 3, reset, 4. Kita tunggu 5. Melengkapkan 1. Melengkapkan 5. Tunggu naik balik. Dan 1 lagi. Barulah dia jadi dari atas ni tadi. Dari atas ni tadi. Barulah dia jadi 6 dan 7. Boleh? Sini 3, sini 4. Dalam ni ada pecahan 5, melengkapkan 5 yang besar. 6, 7. Sini tempat membeli. Jadi struktur ni anda akan tandakan macam mana? W, X dan Y. Boleh? Tengok Fibonacci dia. Ulang-ulang. Ya? Dan kita jangkakan berada dalam sekitar kawasan 1618 ni. Dalam kawasan ni. Boleh keyboard? Asas dia adalah benda ni tadi. Sama ada anda sedang lihat 3-3 ataupun 5-3. Ya? Fahamkan struktur dia berbanding dengan 3 benda. Indeks equity, yen dan US dollar. Okey? Apa-apa instrumen. 6 tu boleh disebut extend. 6 bukan extend. Kiraan. Kiraan korektif. 6 kat sini. Ni bukan extend. Itu connector. Itu connector. Dia sama macam ni. Connector ni. 3, 4.
dan 6 ni, ini konektor. Konektor kita jangka kat sini akan buat satu, lepas dia buat ni kan, dia akan buat satu reset dekat sini. Baru dah dia turun. Yang sini nanti. Itu konektor. Dia macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ni konektor. Ini A, ini B, ini C. Ataupun WXY. 1, 2, 3, X tu. Ini konektor. Dia akan ada satu reset. Konektor. Maksud konektor tu dia akan ada satu reset. Reset macam ni lah. Dekat stokastik. Anda kena guna dia bersama dengan momentum. Kalau tak guna momentum, anda kira setiap lekuk boleh demam. Dan untuk area, kita gunakan Fibonacci. Jadi anda akan buat benda sama dan berulang-ulang. Tak ada buat benda magic-magic. Ya? Katalah dia melangkaui 1618 kat sini. Katalah dia buat 1618. Anda akan jadikan structure ni macam mana? Katalah dia buat macam ni. 1, ni 3, ni apa, ni 3 ni kan. Anda akan jadikan ini sebagai W. Sini somehow anda jadikan sebagai flat. A, B, C or whatever lah. Untuk jadikan ini sebagai lekuk yang ketiga. Tak apa. Itu terlalu kompleks. Muncul parabola ya. Apabila berlaku 6 ni, kita jangka akan berlaku satu parabola. Anda main-main dengan time frame je. Sebab itu, ini adalah multi time frame. Kaedah multi time frame yang paling ringkas bagi saya. Dia akan buat satu reset lah. Macam ni tadi kan. Kita nampak sebagai satu reset dan kita akan nampak parabola yang baru. Ni parabola yang baru. Ni parabola yang baru kat sini. Ya, setiap konektor akan ada reset. Kalau dekat RSI, dia akan break trend line. Ataupun channel. Kalau dekat RSI, itu beza dia. Boleh? Okey, kita dah cerita 3-3. Kita break dahulu, lepas ni kita cerita 5-3. Okey, kita break dahulu dan kita sambung. Lepas ni, hari ni dapat 2 jam. Saya pun tak mengah. Relax je. Biasa hari Jumaat, hari mengah saya. Jadi kita sambung lepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kita revise balik ya. Apa yang kita lihat ya. Macam mana kita datang dengan kiraan. Dan daripada kiraan tu nanti kita akan mapkan guna Elliott Wave. Ustaz mana? Ustaz makan pisang. Trader pisang ada kat sini. Jangan makan pisang. Tunggu. Jangan makan. Aisyah. Aiman. Mana Aiman Huzaimi? Nama penuh tu. Zina. Hari Ahad ni siapa free? Jom lepak dengan saya. Lepak. Bukan kita lepak je. Saya tak ada nak situ nanti. Sini A, B, C. Tak ada. Kau belanja mi sup. Dan mungkin A, B, C kat situ. Alah, ambil cat semua ada kan. Hari Ahad. PM saya dekat ni. Faham ni? Mula-mula kita kira sequence dulu Aisyah. Lepas tu baru anda map. Jangan terus buka chart buat Elliott Wave. Dekat rumah saya, dekat sebelah Evolve Mall. Pergi cari nasi kandar nasi kandar Penang Road. Tapi kita lepak dekat A1 Bistro. A1 depan dia lah. Opposite dia. Tapi pergi cari dalam Waze nasi kandar Penang Road. Bawa husband Aisyah. Datanglah siapa-siapa yang dekat. Lepak.
Kita lepak je, tak ada. Lepak dengan saya, kita tak ada pergi cerita. Nanti enter Ahad. Deal. Siapa-siapa free. Jom. Bagi tahu saya sebab saya nak reserve table. Sekarang tak ada table. Situ penuh. Ahad malam. Ahad malam. 8 ke atas. Dari jam 8. Saya dekat bawah 8 lah. Jam 8. Okay. Now. Tu bukan aktiviti XM. Itu kita sama kita je kan. Tak ada collect fund. Sedih saya jauh kalau dekat memang saya belanja. Tak payah suntik, tak payah belanja. Janji tak makan bodoh dan cerita Liverpool. Kita cerita Liverpool. Lepas tu ada game. Okay, now. Kenapa kita nak tahu 5 dan 3 ni? Sebab kita akan buka cat yang paling besar. Apa cerita besar dia? Bila anda nampak besar dia, senang nak tengok yang kecil. Saya sekarang kerja Kelantan. Okey. Kalau dekat Putrajaya nanti, kontak nanti. Januari nanti. Tak ada masalah. Okey. Lepak dekat bawah rumah saya je. Senang. Siapa-siapa area arah Damansara ni datanglah. Subang ke, PJ, KL. Tapi bagi tahu saya tahu. Kan tak ada table. Mana Kimi ni? Okey. Faham kenapa kita nak tahu 5 dan 3 ni? Sekarang ni kita dah establishkan bahawa komoditi. Kita tengok gold. Sekali satu lagi kita tengok gold. Gold. Gold XAU. Ni gold. Kita buka yang paling besar. Gold tak cukup. Gold 1834. Okey. Pindah HQ ke Kelantan. Okey, gold. Now, kalau kita buka gold, kita buka macam ni. Hai. Phone saya ni dia pasang telinga. Bukannya saya panggil Google. Okey. 6 bulan, kita tengok 12 bulan. Kita nak tengok dia buat satu parabola. Faham kenapa saya tukar tadi daripada 12 bulan, daripada 6 bulan. 6 bulan. Ini kita nampak bercelaru kan? Anda nak tengok dia buat parabola, tukar time frame. Bang, saya tak ada chart trading view. Pergi buka dekat investing.com. Chart sama. Okay? Nampak tak? Kita dah ada satu parabola kat sini. Jadi, daripada permulaan ni, ini adalah satu cycle. Boleh? Okay? Sekarang ni, anda nak anggap gold sebagai, dengar, anda nak anggap gold sebagai komoditi ataupun mata wang. Saya suka Kelantan tau. Saya suka makan budu. Seriously. Saya kau nak tahu kenapa saya pagi-pagi duk bersin? Sebab budu lah. Saya kuat makan budu. Dulu gila tak gilanya orang lain letak nasi kicap kan. Saya tak. Budu tabur atas nasi. Lepas tu cicah budu lagi. Ikan singgang. Tak payah cerita lah. Kan? Saya kuat makan budu. Habis. Lepas dah hidung tak tahan, baru saya stop sikit. Stop sekejap. Tapi kalau ada, saya akan makan. Okay, now. Benda pertama yang anda nak buat daripada kosong kepada tempat riset. Soalan saya tadi sekali lagi Anda nak anggap gold currency ataupun komoditi. Ini soalan pertama kita. Anda nak anggap gold sebagai currency ataupun komoditi? Ataupun satu lagi. Adakah dia sebagai aset pelaburan? Aset. So, kalau dia dalam bentuk aset, dia akan diletakkan sama kategori kepada saham, kepada indeks. Sebab itu aset. Now, macam mana kita nak tentukan benda tu?
Kalau dulu-dulu orang pakai gold, duit gold kan. Gold, okey, aku nak beli gula-gula hex. Nah, 0.0001 gram gold. Kalau dulu, dia emas. Dia emas. Dia mata wang. Kalau dulu-dulu kan. Now, macam mana kita nak tentukan benda tu? Sebab, kalau dia 5, dia bukan komoditi. Anda nak tahu kenapa saya lukis seperti yang saya lukis dekat monthly gold. Chart monthly gold ada kan? Tengok apa saya lukis. Adakah kita lukis sebagai currency? Sebab kalau 2 ni, dia akan jadi 3 dan 3. Kalau dia aset, dia akan jadi 5 dan 3. Macam mana cara dia? Kita nak tengok lekuk ketiga ni. Kalau dia 1618, ini adalah 53. Faham tak? Tarik dari bawah ni, dari permulaan dia, tarik ke sini. Sekejap letakkan magnet. Dan kepada bawah ni. Kepada bawah ni. Nampak tak? Kaki ketiga dia lebih daripada 1618. Dia lukis betul-betul lah. Koordinat gold kosong. Kalau tahu pula dulu-dulu gold jual $15. Nampak? Ini dah melangkaui 1618. Satu-satunya cara untuk anda lukis dia, sama ada anda lukiskan dia sebagai 1, tengok 2 cara, 2, 3, 4 dan sedang buat 5, ataupun anda akan tandakan gold sebagai 1, 2, 1, 2 dan ke atas lagi. Kalau anda lukiskan macam ni, gold adalah 5, 3. So, anda tak dapat buat dia A, B dan C, W. Anda tak dapat buat 1, 2, 3, 1. Sebab dia lebih daripada 1618. Faham tak? Jadi, gold merupakan aset. Kalau dalam sistem saya, gold merupakan aset. Dia bukan, kita cuma lihat kepada momentum sequence kali. Sama ada dia buat 1, 2, 1, 2, lepas tu 3, ataupun dia buat 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, ataupun dia buat 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dan 5. Sebelum dia buat reset yang besar. Ya? Ada 3 kemungkinan untuk gold. 1, 2 dan 3. Kalau setakat Elliott Wave, ada lukis macam tu. Tapi sequence dia, ini tak dapat dilukis sebagai 1, 2, 3, 1. Tu tak dapat. Sebab dia lebih 1618. Jadi gold akan dilukis sebagai 5 dan 3. Boleh? Dilukis sebagai 5 dan 3. Tak habis tingkat. Sini tak dapat. Tak ada. Sini price dia tak cukup. Mana kita nak masuk gold nanti? Anda kumpul gold kat sini nanti. Itu beli lama. Tapi untuk trading, kita akan tunggu bawah ni. Berik kita akan beli sini. Saya ambil yang agresif. Yang ini. Apa pun tak kisah.
Daripada movement sekarang, kita jangka dia akan naik ke atas. Daripada movement ini. Boleh Aisyah? 161. Kita akan buat benda yang objektif. Kita nak gunakan technical tool untuk kita katakan, oh, itu adalah structure apa? Structure motif. Boleh? Itu adalah structure motif. Kita tak nak, oh, 1, 2, 3. 1, 2, ini W, sini X, sini Y. Tak ada, tak ada. Kita akan gunakan technical tool sebab di sini lebih daripada 1618. Ini. Melangkaui 1618 dalam satu move. Jadi anda akan seorang lukis sama, sebelah lagi, jiran sebelah, kan? Nenek saya pun lukis sama. Nenek saya dah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan lukis yang sama. 5, 3, 5 untuk jadi W. Boleh? Tapi berdasarkan apa yang kita nampak sekarang, Fikri, kita akan tandakan sebagai 1, 2. Ini adalah sama ada 3 ataupun 1. Ini adalah 2 ataupun 4. Saya ambil apa? 1, 2, ini adalah 1, 2 yang lagi besar. Yang lebih agresif. Saya ambil ini sebagai extension. Sini nanti akan berlaku 2, naik balik. Ya, selepas kenaikan di sini, naik, akan ada penurunan. 1, 2, against low ini. Boleh? Kita pun nampak divergence, everything. Ini boleh jadi 4, 5. So, kalau kita ambil 4, 5, ini jadi 1, 2, 3 yang besar. Saya tak nampak gold sampai 1000. Faham? 50%. Kalau kita jangka untuk lekuk 2, ataupun 38.2. Katalah 38.2. Saya tak nampak harga gold 1300. Saya tak nampak. Ya? Dekat sini, apabila ini complete, Fikri, 1, 2, 3, 4, 5, katalah dibuat 1, 2, 3, itu boleh jadi W, A, B dan C. Tapi setakat yang kita ada sekarang ni, ya, parabola berlaku di sini, jadi kita tandakan ini 1, ini 2. Jadi kita cuma kepada apa yang kita nampak, bukan apa yang kita buat rasa-rasa. Faham? Binasa jadinya. Okey, faham? Apa saya punya kategori kepada gold? Sebab berdasarkan apa yang kita nampak, tak sama dengan silver. Dia ada kelainan kat situ. Silver, saya letakkan dia sebagai komoditi. Sekali imbas. Dah faham? Perlu penjelasan tak? Perlu penjelasan tak? Tak perlu kan? Jelas? Tak jelas? Nampak? Macam mana nak tanya? Tak ada jawab ni? Kita delay. Saya faham kita delay. Okey? Ini silver. Silver sebab penggunaan dia dalam industri. Sebab, nampak, even sekarang, kalau anda baca news, kan, negara-negara Rusia, China stocking up untuk gold, menyimpan gold, sandaran mata wang. No need, tak perlu penjelasan. Tengok pun dah tahu dah. 3. Okey? Jadi anda risau pasal yang kat sini. Itu je. Jadi kalau kita katakan apa, samalah. tak perlu jelas. Sekali tengok, di 3 bang. Kalau kau nampak 5 kat situ, payah.
Kalau dapat 5, payah saya nak cerita lagi dah. 3. Cukup? Ni 1 atas ni. Sini adalah 2, dah complete ataupun belum. Itu semua nanti kita kaitkan dengan US dollar. Itu dynamic lain. Itulah guna dynamic semua tu. Low ini time dia Januari. Nampak? Januari 21 ni. Januari ni. Low dia. Apa kena-mengena dengan Januari punya low? Pergi tengok chart. Pergi bandingkan chart tu. Itu yang dynamic. Tapi hari ni kita establishkan 5-3 dengan 3-3. Yes, silver. Okey, yang saya nak hari ni anda faham konsep 5-3 dan 3-3. Sebab kalau kunci yang tu dah dapat, yang lain-lain senang. Bila saya cerita, ini motif, ini korektif, berapa kiraan, anda cuma tunggu nak kira je. But before use, always use silver and as same correction. But before, But before use, always use, apa tu? But before, always use gold and silver as same correction. Yes and no. Yes and no. Generally, gold and silver will have more or less same structure. Generally. Okay? Generally. But then what if you go to lower time frame? If you go to lower time frame, you will see more or less the same structure. Saya buat senang sikit nak tengok. Okay, more or less the same. Nampak tak semput? Hari ni lepak. Hari ni lega rasa saya, Yus. Biasa Jumaat, saya memang tak tunggu Jumaat. Tak suka. But, as you go bigger time frame, the structure is totally different. Okay, we will have the same high. But, here, over here, ni berlaku selepas China dengan... Saya pun sebelum ni meletakkan gold sebagai komoditi, meaning 3-3. Tapi selepas, what happened? What changed the nature of gold dalam financial market? Apa yang menyebabkan dia bertukar? Apa yang berlaku sejak di sini? Why this gold membuat high-high? Sini tak ada high-high. What happened? Pergi cari dekat World Gold Council. Anda tengok tarikh ni bila sifat dia bertukar. Dulu pun saya letakkan gold sebagai A, B dan C. Ataupun kita jadikan dia, sebab sini selebih 1618 tau. Saya cari cara untuk jadikan dia sebagai benda lain. Saya lukis dulu macam ni, gold. 1, 2, 3, 4, 5. Curi ayam. Saya curi ayam. Dulu saya curi ayam lukis macam ni. Tapi masalahnya, silver ni tak dapat lukis macam tu. Silver A, B dan C. Nampak? Tak dapat. Dulu saya curi ayam, gold lukis macam ni. Ini sebagai A, sini sebagai B, dan kita sedang buat C. Ingat, dulu kita kata gold nak sampai berapa? Ingat tak? Ingat tak kita punya prediction dulu? Bukan. Cari dekat World Gold Council, what happened sejak dari 2017? Tengok simpanan Rusia. Anda ingat Rusia tu baru sekarang, Ukraine apa semua? Tak. Anda tengok simpanan China kepada gold. China used to export a lot of gold dulu. Dulu, China pun even export gold. But they have stopped because they're stocking up on gold. Why? Kenapa? And sejak bila kita nampak China mula nampak untuk dia taking over US punya position as economic power? Bila mata wang dia dimasukkan dalam world basket tu? Pergi tengok benda-benda tu. That happened.
So there's no way untuk saya letakkan ini sebagai A, B dan C. Tak ada. Dulu dah cilok dah kat sini. Ni nak buat WX tak dapat. Fibo dah langgar lah. Tak dapat. Dan akhirnya baru dah nampak bahawa ini adalah motif. Sebab kat sini kita tak dapat, you cannot say this one same structure. Cannot. Tak dapat. Unless silver kat sini 1, 2, 1, 2, dia pergi bulan. Bulan dekat sangat. Dia pergi Pluto pun tak jadi planet dah. Dia jadi pulau, Planet apa? Planet lain-lain lah, mustadi. Dia pergi jauh. Jauh sikit. Jauh sangat. Faham? Jauh sangat. Kalau saya nak lukis macam tu. Terlalu dahsyat. Bukannya terlalu bullish kalau saya nak letak macam tu. Possible happen, possible. Tetapi kalau dia berlaku macam tu, anda rasa goal pergi mana? Kalau kita ambil korelasi dia satu-satu. Kalau ini nak pergi dia banyak tu, anda akan dapati something yang kita panggil sebagai gold and silver ratio. Kalau itu berlaku, di mana silver terlalu ni, dan anda akan dapati XAG, XAU ni dipanggil sebagai gold and silver ratio. Apa XAG depan? XAU US dollar. XAG US dollar. Gold and silver ratio. Anda akan dapati ini mana dia? Gold silver ratio. Yang ini, kalau ini berlaku macam ni, then gold and silver ratio ni akan jatuh. Macam mana rupa dia? Ini akan jatuh macam ni. Sebab hutang, sebab silver got a lot of room untuk cover. Gold dah break. Jadi silver kena catch up. Itu bolehnya gold and silver ratio terlalu lemah. Of which I don't see it. Boleh jadi, boleh. Unless ini berlaku macam ni, then saya akan lukis untuk silver. 1, 2, 1, 2. Gold ni tak tahu pergi mana dah. Gold tak tahu pergi mana dah. Dah kawan. Boleh tak berlaku? Boleh. Tetapi itu terlalu ekstrim. Fibo? Itu terlalu ekstrim. Kalau itu berlaku, US dollar tak ada nilai. US dollar tak ada nilai. Tak ada. Tak ada US dollar. Tak ada. Boleh berlaku? Boleh. Tapi kita tak dapat nak lukis benda tu. US dollar tak ada nilai. Faham? Nampak beza dia? Silver lebih kepada komoditi, US dollar pula. Apa dia? Gold lebih sebagai aset. Kita ada benda yang berulang, technical tool untuk letakkan kategori. Dia masuk dalam kategori apa. Boleh? Jadi dia tak ada agak-agak. Dia dalam kategori apa. So, kalau letak gold tadi, dia masuk dalam kumpulan ini. Pecahan dia. Saya baru hari ni cerita dekat XM benda ni. Baru hari ni saya ceritakan dalam XM. Okey, jadi macam indeks equity, pecahan dia adalah saham, pecahan dia adalah kepada, contoh-contoh dia adalah kepada ETF. Ini adalah aset, kumpulan aset. ETF. ETF tertentu lah, tak semua. ETF kecuali ETF untuk komoditi. Okey. Ini adalah kepada gold. Dia dalam sini. Ini kumpulan apa? Kumpulan harta, kumpulan aset. Silver pun dah kena sorok. Maksudnya, nak sorok macam mana? Wang simpan. Mungkin. Boleh?
Hari ni yang kita nak accomplish dulu 5 ataupun 3-3. Ada soalan tak mengenai 5-3 dan 3-3? Simple Kalau anda pergi tengok kepada ni goal. So apa dia masuk dalam kumpulan yang itu tadi Bukan dalam kumpulan okay. Tengok ni adalah goal. Anda bandingkan dia dengan Dow Jones. Boleh? Touch and go. Dia dah pergi dah. Kena bye-bye lah. Saya letak limit order. Tak tahu apa jadi dia. Mana? Tak ada. Boleh? Dia lebih correlate kepada chart ini. Bukan chart. Bukan lain. Nampak? Jelas? Dia lebih correlate kepada chart Dow Jones ni. Berbanding dengan chart-chart lain. Iaitu asset. Kita lukis Dow Jones macam mana? 1, 2 kan? 1, 2 kan? 1, 2 kat sini. Faham? Goal. 1, 2. Boleh? Satu, dua. 1, 2. Barulah jumlah dia sama. Sebab goal tak ada ni, tak ada reset di kawasan sini. Hari ni yang saya punya main concern. Sebab apa kita cerita 5-3, 3-3 ni? Sebab dia. Kita ambil lah mana-mana chart. Yes. Itu yang mengubah banyak benda. So, sebab sistem fiat tu sendiri, bila keluar kripto punya ni, orang start bertanya. Satu, efisiensi sistem fiat. Fiat tu mata wang yang kita tahulah. Bretton Woods punya, selepas Bretton Woods, wujudlah sistem fiat. Let it be. Mata wang ditentukan oleh pasaran. But, whether current, mata wang tak disandarkan dengan apa-apa. Nilai mata wang adalah kepada against mata wang yang lain. Dan orang akan assume kepada ekonomi, keadaan politik, polisi, sentimen. Okey, itu fiat. Penilaian fiat ada apa? Tak ada sandaran. Tak ada sandarkan apa-apa. Malaysia, 81 kita dah tak ada pakai sandaran emas. Indonesia saya tak tahu. Dulu-dulu mata wang lain dunia disandarkan kepada emas menerusi. Dia punya pegging, dia punya sandaran kepada US dollar. Menyebabkan US dollar jatuh nilai. Inflasi naik. Dan lama-lama dia orang kena keluar daripada Bretton Woods system. Bila US duk keluarkan bond, orang pun nak withdraw gold. Dulu orang nak withdraw gold. Sebab US dollar di-pegging kan kepada gold. Jadi instead of aku nak US dollar, aku nak gold. Orang nak withdraw gold. Tu yang bukan Jimmy Carter. Siapa? Nixon. Presiden Nixon keluar daripada Bretton Woods. Sebab memang dia print duit. Dia tak ada duit. Dia print je duit. Sebab perang Vietnam, kalau nak tahu. Itulah cerita dia. Ada sebab dia. Benda ni, kalau anda baca ni semua, cerita dia semua ada. Tak kisahlah perang Vietnam ke perang apa kan. Hari ni, anda boleh dapat tak konsep 5-3 tu sebab benda-benda ni. Tak kisah anda ambil lah. Kita ambil Dow Jones ni lah contoh. Jadi, bila kita tak ada je kita nak tengok setahun punya chart ni. Sebabnya saya nak anda faham benda ni.
Saya nak anda faham benda ni ya. Okey. Dari sini, ini contoh dia lah penggunaan dia. Okey. Ini struktur motif. Tak payah cerita ni, tak payah nak masuk dalam-dalam ni. Ini motif. Ini 5. 1971, yes. Ini struktur 5. Okey, sejak 03 2020. Ini sejak 01 21. Okey? Tak perlu saya dah ulang. Saya dah ulang banyak kali ya. Penat saya nak ulang dia. Okey, ini motif. Jadi struktur di sebelah sini akan jadi korektif. 5-3. Boleh? 5-3. Now, daripada atas ni, nak Olimpik beli besi bekas dari dunia. Okey, tak tahu benda tu. Tak, sebab dia semua berkaitan, semua ni berkaitan kali. Anda kena faham apa yang anda, instrumen yang, apa struktur yang anda lihat dekat pasaran. Okey, jadi kita dapat benda ni. Dan struktur di sini, sehinggalah sini, adalah struktur motif. Okey. Itu motif. Itu motif. Okey. Now, selepas 5, okey, 5 ataupun 9 ataupun 13 dan seterusnya. Struktur yang di sebelah sini pula kita jangkakan korektif. Ini korektif. Iaitu 3, 7, 11, 15 dan seterusnya. Now, sekarang ni kita dah ada berapa lekuk? Itu je. Stokastik dulu. Minggu nanti kita akan masuk kepada penggunaan RSI. Kira dia. Anda nak cari parabola dahulu. Kan dari sini kan? Dari sini, anda nak cari parabola dahulu. Ni tak nampak parabola dia. Naik weekly. Nampak dah parabola. Boleh? Okey, kenapa? Faham? Ni parabola dia. Okey. Maksudnya situ satu cycle. Satu cycle. Cycle ni cycle korektif ataupun cycle motif. Turun time frame. Boleh tak? Kita dah ada benda ni. Dah ada. Sekarang ni cerita dia. Ini adakah dia motif ataupun korektif? Boleh? Turun pula time frame, pergi daily pula. Okey. Dari sini kira lah. Ni dapat kira kan? Kira lah. 1, 2, 3, 4. 4. Sampai sini dia 4 ya. 4. Ni 5. Ni 4. 3. 4. Bawah ni 5. 5. Ni 6. Ni 7. Ini korektif. Okay? Kalau dia nak habis itu, dia habis dari sini. Dan naik atas. Masalahnya dia buat lower-low kat sini. Jadi ni 7, ni 8. Ni tadi tempat dia apa? Ni tadi. Apa? Tempat dia buat parabola tadi kan. Dia buat low dah pula. 7, 8. Ini 9. Kena kaitkan timing. Saya tak nak masukkan timing. Saya tak nak masukkan timing. Anda akan lihat struktur dia kepada berapa hari bulan. 01, low daripada bulan berapa. Ini low daripada bulan 6. Kan? Bulan 6. Bulan 10. Ini daripada bulan 6 punya low. Kalau nak kaitkan timing. Saya tak nak masukkan timing. Ingat tak? Bila price ni naik, apa yang saya sebut hari dulu, Zina? Ini akan turun between 25 ke 5 hari bulan, dia akan ada penurunan. Ingat tak? Tengok bila dia turun. Dia akan turun dalam tarikh ini.
turn around, turn. Kenapa? Tak apa. Ambil yang saya kongsikan sebelum ni. Ya kali. Besi bekas. Iron ore ke ataupun iron apa tu kali? Bukan iron ore kan? Dia iron besi ni dia ada banyak jenis yang Galih cerita tu. Dan ada kualiti-kualiti dia. Kita akan ada satu turn around 25 ke 5 bulan. Kalau dia nak turn, dia akan turn pada waktu tu. Okay, kita ada satu reset kat sini. Okay, ini 9, dia tak boleh habis 9. Kalau kita katakan dia korektif, dia kena buat 11. Faham? Even kalau dia melangkaui atas ni, selagi dia bawah ni, kita akan jangka ini baru 9. Dia akan buat ke bawah lagi. Kita tak nak benda ni tau. Faham tak? Kita tak nak benda ni. Sebab itu jatuh jauh lagi. Anda akan tarik fibo konektor yang di sini pula. Jauh lagi. Kalau konektor sekarang ni, kan? Kalau konektor sekarang ni, dia cuma satu je kaki. Satu lagi kaki. Faham tak? Kalau kita katakan ini naik lagi, ini jadi konektor, punah kita. Sini 9 kan? Sini 10. Sini 11 dia. Lagi jauh. Saya tak terlalu agresif kepada kejatuhan ekonomi. Sebab saya tahu, kita tahu, bukan pasal kita tahu, tapi saya tak jangka dia terlalu ni lah. Kita cuma ambil konektor ini. Ini konektor kita. Kawasan sini, satu lagi kaki. Kawasan ni. Yang rusty, ya betul. Bukan besi iron ore. So, iron ore tu banyak dari sebelum ni dari Australia. Okay, beza dia. Kalau dia buat ke atas ni, then kita akan ada konektor ini. Beza dia. Beza dia. Ini akan berlanjutan lama lagi. Sentimen teruk lagi. Dia tak jauh level. Tetapi sentimen yang berlanjutan lama lagi. Boleh tak dia berlaku macam tu? Boleh. Kalau itu berlaku, ini kan kita lukis sebagai 1. Ini sebagai 1. Ini 2. Ini 3. Ini 4. Ini 5. Di mana dalam ni semua adalah 3, 3, 3, 3. Faham? Ini A. Ini B. Ini C. Yang kita takut yang sini nanti. Sebab sini akan jadi yen dynamic. Kalau itu berlaku. Dia tak dapat naik lagi. Tak dapat. Belum. Belum dapat dia nak tembus atas ni. Belum. Okey. Jadi di situlah, kalau kita tahu, sebab itu kita tunggu level ni. Faham tak kenapa kita tunggu level ni? Sebab sini adalah motif, kita jangka korektif, sedangkan jumlah penurunan sini 9. Itu gunanya benda-benda ni. 7, 8, 9. Kita tahu sini ada 10. Akan ada reaksi sekurang-kurangnya 3 lekuk. Kalau dia nak buat ke atas lagi, ini adalah 10. Masih turun ke bawah untuk lengkapkan 11. Itu probability dia. Sebab kalau dia turun ke bawah lagi, kalau macam ni, ini B. Sini A. Sini C. Apa-apa pun, kita jangka akan ada reaksi 3 lekuk. Sekurang-kurangnya. Boleh? Sebab sequence dia tak komplit. Saya harap ini menjelaskan keseluruhan
apa konsep 3711 dan market dynamic tu sendiri. Daripada sini kita akan masuk lebih dalam, dan Isnin serta Selasa, Isnin dan Selasa, kalau boleh cuma Isnin kita try habiskan. Ini plan saya. Setiap kali technical saya akan plan macam ni. Apa yang saya cuba untuk cover lah. Untuk hari ini asas dahulu, iaitu asas kepada benda ni tadi. Asas kepada benda ni tadi. Sama ada kita sedang melihat market yang trending, iaitu 5 dan 3, ataupun 3 dan 3. Dan dalam setiap ni ada pecahan dia lagi. Ada pecahan dia dalam bentuk yang ini ataupun bentuk yang ini. Anda kena tengok multi time frame. Dia tak dapat cuma satu time frame. Itulah hidupku dan matiku. Faham? Selagi tak bertukar dia punya ni, kita pegang je. Macam apa yang kita pegang? Fibonacci. Apa yang kita pegang? Sequence. Selagi sequence yang tak lengkap, kita masih cuba untuk lukis untuk melengkapkan. Seperti kopi tadi. Kopi ke cotton? Kopi tadi. Kita akan naikkan ke atas untuk lukis 3 tadi. Itu adalah structure 3-3. Dan 3 seterusnya. Sebab X dia ataupun B dia, tak kisah X dia lah. Tidak, structure 2 dia tidak sampai 85.4 ataupun 90%. Depend masa tu anda pakai. Faham? Zina, Sundi, Galih? Besar dia macam mana? Aisyah? Kita akan tengok yang besar dia. Dan anda cuma risau pasal yang sekarang je. Tak payah terlalu dalam belakang, tak payah. Tapi anda kena buat yang belakang juga. Banyak nak lukis bang? Tak banyak pun. Ada lukis yang tu 1, 2, 3 je. Ataupun 5. Paling banyak nombor 5 je anda nak lukis. Sebab tu bila Galih tanya, cepatnya lukis. Sebab itulah. Tak ada. Anda dapat yang ni, yang ni, dan kita akan cuba untuk pecahkan struktur motif ataupun korektif. Korektif ataupun korektif balik. Itu je. Multi time frame fractal. Yes. Dan dalam ni 5 ke 3 ke, sini akan motif ataupun korektif. Ini akan jadi motif. Kalau dia adalah korektif. Dia kita jaga korektif. Kalau korektif ni sampai 90% ataupun 854. Ini boleh jadi korektif ataupun motif yang sebelah sini. Faham? Sebab dia mungkin buat flat. Kalau ada yang incomplete, kita boleh trade. Kalau dia tak ada incomplete, jangan trade. Kalau ada sequence dia dah lengkap, jangan trade. Lepak dulu tepi, tengok dia buat apa. Sampailah anda nampak, oh ni tak lengkap ni, dan kita trade. Kan? Ada orang kata, kena tunggu breakout. Nampak tak perlu kan? Dah nampak kan, dia tak perlu. Macam kopi tadi, tak perlu kan? Sebab kita tahu, indeks dah breakout. Jadi, kita tahu, yen dah breakout. Nampak kenapa chart kita semua sama? Kenapa chart kita semua cerita satu? Dalam big time frame, semua satu cerita. Okay? Kenapa kita cuma kata ini saja? Ini saja yang berlaku. Sebab kalau saya katakan kita ambil view yang tu tadi, iaitu ini adalah 1, 2 dan 3 dan buat 5 macam ni. Kalau ini berlaku, ini pergi mana? Salah. Ini pergi mana? Ini akan buat ke atas dan ke bawah. Ini akan buat ke atas. Kenapa saya lukis dia ke bawah di time frame kecil? Sebab kita jangka indeks sini lengkap.
indeks di sini lengkap, B dia lengkap. Dia tak buat ini. Faham tak? Dia tak buat ini. Sebelum buat ke bawah yang kita cerita tadi. Ini adalah A, sini B. Sebab itu kita kena lukis dia ke bawah. Barulah satu cerita. Boleh tak dia berlaku macam tu? Kalau dia buat macam tu, dan kita akan tukar semua ikut cerita 1, 2, 3, 4, 5, A, B dan C. Dan kalau itu berlaku, JPY ni, kita akan lukis macam ni. Baru ke bawah. Kalau ini kita lukis ke atas macam ni, dan AUD US dollar, kita akan lukis ke atas macam ni. Okey? Barulah dia sama cerita. Baru dia turun bawah. Itu jauh sangat. Itu terlalu tak kena. Perjalanan market jadi tak kena. Boleh tak berlaku? Yes, boleh berlaku. Tapi kita kena tunggu dia menunjukkan dia buat yang itu. Sekarang ni, high probability adalah seperti yang kita lukis sekarang. Boleh? Di mana dolar melengkapkan last leg dia, NZD US dollar melengkapkan last, UCAD pun melengkapkan last leg dia, last leg dia. Benda satu market, satu cerita. Bila dia tak ngam, contohnya macam US30 H1, ni yang saya dah lukis. Ni yang apa yang saya dah lukis. Ini nanti adalah kepada market dynamic kali. Benda ni Ni contoh. Kita tahu bahawa high di sini tak sama. Okey, high dia tak sama. High untuk US 500 di belakang. Jadi yang US 500 ni lead untuk jatuh. Ini leading. Ini maksudnya ini lebih lemah daripada Dow Jones. Dow Jones jatuh lewat. Dow Jones buat high di sini. Okey. Jadi untuk itu satu saya kata tadi, kalau ini 1 2 dan kita sama 1 2, senang saya lukis. Jadi macam mana saya nak samakan dia nanti? Ni nota nanti Mana nota dia? Hilanglah pula nota dia. Mana nota dia? Grafik. Tak apa, nanti saya buat baru lah. Ada saya letakkan dekat Facebook. Mana grafik ni? Hilang pula dia. Week of the week. Hilang pula nota dia. Alamak. Grafik. Tak ada. Tak apalah, nantilah. Jadi kita akan cuba untuk jadikan dia bersama. Jadikan dia sama. Okay. Kalau ini break, simple kerja saya. Kalau ini break, US 500 break ke atas macam ni. Ini break dan kita akan habiskan 5 di sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ini 2. Dan barulah dia ke bawah. Barulah dia sama dengan apa yang kita lihat dekat US 30. Jadi ini akan jadi 1 di sini, 1, 2, 3, 2. Sebelum jatuh bawah tadi.
Apa yang anda jangan buat? Anda jangan pergi long index. Jangan. Tak. Tak ada. Kecuali dia break B ni. Dan kita mungkin akan lihat kalau dia break dalam apa? Dalam 3. Dan kita akan trade dia untuk long. Sekarang ni tak ada. Sekarang ni adalah ke bawah. Kalau dia break, then baru saya dapat lukis macam tu. Sekarang ni tak ada break. Tak ada. Ini sideway. Tunggu NFP macam ni. Kalau dia naik ke atas, ini tak dapat jadi 2 biru. Nampak? Kalau kita tengok dekat indikator, okay, tukar kepada time frame. Tukar time frame dia. Saya tunggu dia reset je. Kalau dia reset, ni tak dapat reset situ. H1. Ni kalau ini reset, dan kita akan tukar 2 ni. Sekali tak dapat. Sekali tak dapat. Ini mungkin 1, 2 ataupun 1, 2 extension seperti kita ada kan. Nampak dia lebih tinggi. Saya cuma tak lukis lagi. Tak lukis yang dalam ni. Whether itu adalah saya ini. Okay, tapi sini nampak macam 5, macam 3 je ya. A, B, C. Ada benda digelar sebagai leading diagonal. Okey. Jadi saya rasa hari ini kita capai ya. Kita punya explanation mengenai 5 dan 3, penggunaan dia Isnin dan juga Selasa. Kalau perlu, kita akan ceritakan mengenai struktur asas. Kita balik kepada Elliott Wave dahulu untuk mapping semua ni. Lepas tu kita akan kaitkan ya, macam mana kita gunakan extension, macam mana kita gunakan double correction untuk nak samakan lukisan Elliott Wave. Tak perlu sebenarnya, tapi cuma perlu tahu saja. Dan dalam trading, cuma anda tengok sequence dia tak lengkap. Besar dia korektif ataupun motif. Sequence dia besar korektif. Tapi dalam yang kecil, dia tengah buat motif. Kita tahu tak lengkap. Tunggu je dia punya reset tu untuk trade. Tunggu 3 lekuk, tunggu 100%. Buat benda tu ulang. Dah habis masa dah. Alhamdulillah, hari ni tak mengah. Hari ni dapat slow-slow saya. Ni kira slow dah ni. Kita nak tahu benda ni je. Okey, tak apa. Hari ni Fikri boleh ya Fikri? 5-3, 3-3. Daripada besar, lepas tu anda tengok kanan. Kecil. Boleh? Okey, ada nota-nota baru tapi kita tak sentuh lagi. Ni hari Isnin nanti ya. Ni kita 5-3 ataupun 3-3. Benda tu je. Okey, jumpa lagi. Bagi siapa yang free tu datanglah jumpa. Santai sikit, slow dah kita hari ni. Okey, kita jumpa siapa yang free tu jumpa pada hari apa? Ahad ni. Kontak. Okey. Alhamdulillah. Yus boleh tangkap Yus, konsep asas dia. Dia benda simple 5-3-3-3. Labur dalam sistem, dagangkan sistem anda, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berhujung minggu kepada semua.